اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya, saya muliakan pengurusi majlis, Imam Bilal, ahli yang kuasa masjid, muslimin dan muslimah sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selepas daripada kita selesai berjemaah salat maghrib, kita meneruskan iktikaf di dalam masjid serta kita bersama-sama dalam majlis ilmu, yang mana kesempatan masa kita untuk beriktikaf dalam masjidnya setakat berjemaah saja. Di masa yang lain kita kurang beriktikaf dalam masjid. Jadi biasanya masa iktikaf yang panjang adalah ketika kita belajar ilmu agama. Masa lain berjemaah je lah. Lepas tu kadang-kadang ada urusan tu ada urusan lah. Berwiri pun kadang-kadang tak sempatnya. Ada urusan tak apalah, ada urusan. Tapi nak ceritanya masa kita beriktikaf dalam masjid sangat sedikit. Jadi antara maghrib isyak ni lah tapi masa pun singkat juga maghrib isyak. Jadi seelok maghrib isyak ni kita kena luangkan masa untuk lebih berada di masjid. Kita nak ke mana? Lapar perut, kesihatan kan, makan nasi siang hari tak makan malam tu kan. Kau orang kalau setahun ni makan nasi malam, kasih siang hari dah. Jadi malam ni kita lebihkanlah masa berada di masjid. Kita dulu mosok-mosok modah balik awal-awal pun dah mana ke rumah malam-malam ni, tak ada apa urusan pun. Jadi kita lebihkan masa di masjid. Berkaitan dengan kita insya-Allah berjemaah isyak. Dalam mazhab Syafi'i kita termasuk solat isyak sendiri pun sunat solat di awal waktu. Mazhab Syafi'i kita, melainkan kerana ada maslahat, ada kepentingan, ada faedah, maka isyak disunatkan perlewat. Ini dalam mazhab Syafi'i kita. Adapun mazhab Hanafi tidak ada kerana apa pun isyak disunatkan perlewat. Sebab terkadang sahabat radhiyallahu anhum tertidur dah baru Nabi keluar solat isyak berjemaah, sahabat sudah tertidur pada ni. Sebab dalam hadis sahih Nabi sabda, jikalau tidak berat atas umat aku, nescaya aku akan menyuruh umatku solat isyak ni 1/3 malam pada ni. Sebab tu mazhab Hanafi memang pandangan mereka ni tidak ada kerana pun disunatkan isyak pelewat. Mazhab Syafi'i tidak, termasuk isyak sendiri pun disunatkan solat di awal waktu, melainkan kerana ada maslahat, kepentingan. Tapi kalau belajar tu tu tengok paling besar sekali lah. Kalau pak belajar ada ni, kita jangan faham secara mati bukan. Kita nak solat awal, ada 3 memang disunatkan pelewat. Disunatkan pelewat, bukan diharuskan pelewat.
Bukan diharuskan pelewat, disunatkan pelewat. Sebab kita belajar ni bukan isi masa. Daripada maghrib dengan isyak duduk bersembang kosong, baik kita buat kelas. Dah, bukan kerana tu. Ada ni. Kenapa? Kerana kewajipan kita belajar. Fardu ain kita belajar tauhid, fiqh, tasawuf. Ijma' ulama. Macam fardu ain sembahyang maghrib tadi. Ijma' ulama. Kita sembahyang maghrib bukan kerana ada masa, bukan kerana tak ada urusan, itu memang kewajipan. Belajar pun sama. Bukan kerana maghrib isyak ni pada duduk saja. Dah. Itu memang kewajipan kita. Pada ayat tauhid, pada ayat fiqh, pada tasawuf. Sebagaimana meninggalkan kewajipan sembahyang dosa besar, meninggalkan belajar fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, dosa besar juga. Ada ni. Jadi ilmu ni nombor satu. Jadi waktu yang kira kemuncak kita, bukan kemuncak lah, waktu belajarnya siang hari, waktu duha, waktu kemuncak belajar. Tapi kita waktu yang secara umumnya kita ada ke lapangan, maghrib lah. Boleh kata ke semua orang. Tak tahulah, takut ada orang kerja shift maghrib masa dia kerja. Itu hanya segelintir sahaja. Tapi kebanyakannya maghrib lah waktu lapang. Waktu belajar duha. Tapi duha ni memang sebahagiannya okey lah. Sebahagiannya duha waktu mereka mencari nafkah, mencari rezeki. Maghrib lah waktu yang secara umum waktu yang orang ada ke lapangan. Kita beri ruang molek untuk majlis ilmu. Kita beri ruang molek untuk majlis ilmu. Jadi cuma untuk kita malam ni fungsi sebut tadi 8.25. InsyaAllah lah tu, walaupun kita isyak awal, pukul 8 isyak dah, 8.30 boleh tidur dah. 8.30 boleh tidur dah. Dah. Pukul 8 isyak, 8.30 boleh tidur. Kemudian untuk maghrib kita malam ini, soalan daripada Qaryah Masjid Kampung Pengkalan Store. Soalan ni ada 12. 12. InsyaAllah duti 8.25. Soalan 12. Kita ikut 8.25 ke ikut soalan? Ikut 8.25. Ikut soalan ni pukul 10 kan? Kita ikut 8.25 tau. Soalan tu tengoklah soalan yang keberapa. Kalau fungsi kata soalan sampai ke 12, sebab ginilah, kita soalan ni hanya penambahan. Kita belajar berkitab, tauhid berkitab, fiqh berkitab, tasawuf berkitab, satu tajuk. Soalan ni hanya tambahan. Sebab kita ada persoalan yang mendesak, persoalan yang yang pada masa sekarang. Nak tunggu sampai tajuk kita, soalan kita ni lambat jugalah. Lambat juga. Jadi soalan ni hanya tambahan saja. Dia kadang-kadang orang ni dia rasa soalan lah dia nak dengar. Belajar kitab dia tak pernah. Tetapi apabila dia belajar je kitab, soalan ni hak terfikir di peletok di soalan ni. Hak lain tahu soal dah pandai dah. Bila dia belajar berkitab sahaja, Allah banyaknya sebenarnya yang tak fikir nak soal sebab jadi. Dalam sekarang ni dia ada beberapa soalan yang nak tanya. Tak banyak soalan. Hak lain tu clear dah, pandai dah. Tapi bila kita belajar berkitab, nak soal apa lagi? Dalam kitab tu aja kita tak tahu hukum hakam tu. Yang kita timbul soalan ni, kita perkara ni ada hukum dia, perkara ni ada keadaan dia macam mana, apa hukum? Tak timbul soalan. Kita belajar berkitab, kita sedar banyak yang kita tak tahu. Banyak yang kita tak tahu. Nak soal tak ada dah kalau belajar berkitab. Dia kena berkitab. Soalan hanyalah tambahan saja.
Tapi dalam 12 soalan ni, soalan pekoh belaka. Tauhid tak ada, tasawuf tak ada. 12 pekoh belaka ni. Tak ada kata sebahagiannya tauhid, sebahagiannya tasawuf. Pekoh belaka. Soalan yang pertamanya, adakah sah wudu bila menjiruskan air saja, jirus saja je pada kedua belah kaki tanpa gosok dengan tangan? Adakah sah wudu bila menjiruskan air saja atas kedua belah kaki tanpa gosok dengan tangan? Muka kita gosok, tangan sampai ke siku kita gosok sebab dekat, kaki jauh di bawah. Kalau muka, tangan, kepala, kalau guna air kolok, tu soft kita gosok. Air pahit pun kita tengok, kita masuk muka bawah pahit, masuk tangan sampai siku bawah pahit, kita gosok. Kaki, kalau pakai air kolok, kena pakai gayung untuk basuh kaki. Kaki di bawah jauh. Kalau air pahit pun sama juga. Orang tua ni pula dia tak boleh nak tunduk, lepas tu bengok, tunduk, akhirnya hanyut. Ada ni. Jadi anggota wuduk yang lain kita gosok, tapi kaki kita jirus sahaja tanpa gosok. Sah ke wuduk seumpama itu? Sah tak? Masuk je lah. Janji kalau rata yang air kaki basuh tu rata kita gosok lagi. Janji rata. Janji rata kaki, celah-celah jari kaki rata. Rata habis. Dok nanti gosok lah. Janji rata. Gitu. Yakin sampai. Yakin mana air sampai tu mana yakin, bukan yakin satu patutlah pekoh ni. Mana berat di hati kita kata celah-celah jari tu. Kena kira celah jari tu ada jari hok jenis hok makan air tu. Jenis tepek tu. Jenis makan air tu. Hok jenis pandai ni. Dia merah tengok tu. Kalau nak gosok, ada orang jari kaki rapat, ada orang jari kaki renggang. Dia gosok ketika berwuduk hukumnya sunat, tanpa menggosok hukumnya makruh. Sah memang sah, tapi makruh. Mazhab Maliki tanpa gosok wuduk tidak sah. Kan orang Mekah berkait dengan bersentuh lelaki perempuan, nak pakai mazhab lain yang mana wuduk tak batal. Kan kita diajar oleh penceramah khusus haji kan, sunat wuduk mazhab Syafi'i buat belaka. Diantai gosok. Ada orang ceramah gitu. Dan sekarang ni masih dia tawaf bersentuh lelaki perempuan, dia nak pakai mazhab wuduk tak batal, maka ketika berwuduk sunat mazhab Syafi'i buat belaka, termasuk gosok. Sebab apa? Sebab mazhab Malikinya gosok tu wajib, tak gosok wuduk tidak sah. Bersentuh dengan orang perempuan wuduk tak batal, nak pakai mazhab Maliki tak boleh. Sebab mazhab Maliki wuduk kita tanpa gosok di-reject dah. Di-reject dah wuduk kita tanpa gosok. Mana ni? Bersentuh dengan orang perempuan wuduk tak batal, mazhab Maliki batal tak batal. Macam mana mazhab Maliki reject dah? Ada ni. Kalau di rumah pakai mazhab Maliki kat ini apa betul? Di rumah nak makan mazhab Maliki juga. Okey je lah. Kita panggil haji mana? Haji mazhab Maliki. Boleh belajar je, ada ilmu je. Dia ada ilmu. Kita baca bismillah, kita berkomo-komo, kita memasuk air ke hidung, kita buat. Mazhab Hambali wajib. Hak sunat tu mazhab lain wajib.
kita sapu kepala sekalian kepala, jangan sapu sikit, sapu sekalian. Mazhab Maliki wajib sapu sekalian, mazhab Hanbali wajib sapu sekalian, kita sapu sekalian. Telinga kita sapu, sebab mazhab Hanbali wajib sapu telinga. Kita bukan masalah di Mekah je untuk bersentuh dengan perempuan pakai tak batal. Memang kita akan buat sunat wuduk ni, tapi biasanya orang yang khusus haji ni dia tekan perkara ni, dia tekan perkara sunat ni. Sebab di antara perkara sunat berwuduk dalam mazhab Syafi'i ni masalah hukumnya wajib. Sebab masa bersentuh dengan perempuan kita nak pakai mazhab wuduk tak batal, wuduk kita kena betul mazhab dia. Gitu ke macam mana? Tak diajar seumpama tu ketika orang khusus haji tu lah. Kemudian dia anggota kaki ni, dia kaki anggota yang terkadang cuai, kaki anggota yang terkadang berlebihan, israf dia panggil. Kaki yang pertama, oleh kerana dia jauh daripada kita, muka, tangan sampai siku, kepala kan, belah atas. Kaki belah bawah. Macam sebut tadi lah, nak tunduk, lepas tu nak angkat kepala, nak tunduk, bangun tu mula huyang-huyang. Jadi kaki yang pertama berlaku kecuaian. Pernah berlaku pada masa Nabi SAW. Nabi terpandang seorang sahabat basuh kaki tumit tak rata, basuh ke depan dia. Nabi SAW bersabda, wailun lil aqab, celakalah bagi tuang tumit. Dia basuh kaki tumit tak rata, cuai orang panggil, sebab di bawah. Kita boleh tengok budak-budak basuh kaki, boleh tengok budak-budak basuh kaki. Kalau kita kata dia pakai air kolok, pakai gayung, berapa gayung dah dia basuh kaki dia, tapi dia basuh kat depan aja, belah belakang dia tak peduli. Dia mana segayung, belah depan, belah belakang. Ini biasa cuai kaki kan. Timbul pula masalah kakinya tadi, jari yang rapat. Jari rapat, kalau kita tak selati jari kaki kita dengan jari, selati jari kaki kita dengan jari tangan lah, macam mana nak kata air celah jari kaki? Kita faham tak selati? Selati. Ni selati tangan, selati kaki. Dia kena selati antara celah-celah jari kaki tu. Walaupun kita selati dengan menggunakan kaki sama kaki pun tak apa dah, boleh dah pahala sunat. Pandai selati jari kaki dengan kaki. Kita tonyol apa baik. Kaki kita sebelah, kita jolok celah kaki sebelah dengan jari kaki. Dia panggil selati kaki dengan kaki, tak apa dah. Nak memastikan bahawa antara celah jari kaki tu air sudah meratai. Sunat selati kalau tanpa selati air sudah meratai celah-celah jari. Kalau tanpa selati jari rapat menyebabkan air tak rata ke celah jari, maka wajib selati. Gitu je lah. Kemudian kaki ni orang dulu lah, bukan orang sekarang. Orang dulu ni kaki dia tu dok selipar. Bila kaki dok selipar, tapak dia panggil apa? Kerang panggil tak? Ke sebut ada? Kerang. Kerang macam makan tu lah. Kerang tak? Hak jenis panggil apa? Hak tebal tu. Dia panggil apa? Dia panggil ni apa? Sematu. Apa? Apa? Kematu. Bahasa buku tu. Bahasa buku dah. Kematu. Tak tahu. Berat ni. Kematu. Mana tapak kaki dia tu kerah.
tapak kaki kan. Oh dulu kan dia tak ada selipar. Oh dulunya saya pernah belajar dengan guru, dia jarang pakai selipar. Dia jalan atas tak panah tu, tak panah dengan kaki tu. Mari lori, dia pun turun bawah batu kerikil. Tak ada apa, tak ada apa-apa pun. Kalau duri semalu, tunggu saya pijak macam pijak gitu je. Boleh dikatakan tapak kaki dia lebih khas dari sepak Jepun bagi dia. Dah lah, tak panah, tak panah. Lepas tu turun ke bawah sebab ada lori, ada kereta, batu kerikil, tak ada apa-apa pun. Orang yang tapak kaki seumpama ni, terkadang dia ada termasuk batu kecil ke, sapoh-sapoh ke, celah je, tapak dia ke mata tu. Hak ni kalau tak tengok dia tak rasa dah, sebab kulit tu tak ada apa dah, dia tak rasa dah. Kalau dia tak cara, kemungkinan ada batu halus ataupun ada benda yang duduk di tapak kaki dia terbelah tu. Tu kalau tak jaga. Ni kaki. Kena jaga belakang tu. Tapi tapak kaki orang sekarang ni sama licin dengan tapak tangan je orang sekarang ni. Ini cerita orang dulu ni. Dia boleh berlaku kecuaian ketika membasuh kaki. Satu laginya berlakunya berlebihan ketika membasuh kaki. Berlebihan. Dia basuh kaki guna air kolong, satu gayung sampai ke rata. Tapi berapa gayung digunakan untuk sebelah? Dia berwuduk, basuh muka, basuh sampai siku dengan air kolong tu, berapa titik je ruak kalau kita kata. Berapa titik je ruak, sebab kita basuh muka dalam kolong, masuk dalam kolong semula. Tangan kita celup dalam kolong je. Berapa titik air je kita pakai. Tiba-tiba jimat air guna air kolong, kita kodok semula ke. Ketika basuh kaki itulah kita berhabis air. Kita menggunakan banyak air. Sekarang kolong kalau baik sama juga. Dia letak kaki dia bawah air, dia lenggang kok depan, lenggang kok belakang, lenggang kok depan, lenggang kok belakang. Gosok, kita gosok. Jadi banyak mana air digunakan. Membazir hukumnya makruh. Tetapi kalau kita berlebihan menggunakan air wakaf masjid hukumnya haram. Air rumah kita hukumnya makruh. Air wakaf masjid hukumnya haram. Kita hanya boleh basuh 3 kali rata saja, bukan satu gayung. Kalau air wakaf masjid hukumnya haram. Lebih dari 3 kali. Sebab tu ada sebuah masjid, tempat wuduk dia buat tempat duduk. Dia duduk molek, dia buat pakai pahit, sampai basuh bawah kaki dia angkat kaki. Tapi kalau tempat wuduk tu berdiri je, mozek pula air basuh licin je, nak tunduk, nak boleh gelecoh, ada gelecoh situ. Dia banyak dalam masjid sekarang buat. Bukan untuk OKU, bukan untuk OKU. Tempat duduk untuk orang OKU tu biasa je. Dah dia buat gitu. Jadi orang berwuduk ni akan duduk betul-betul. Olah dia berwuduk. Dia ketika basuh kaki tu, air yang digunakan tidak berlebihan. Kemudian ada beberapa sunat ketika basuh kaki wuduk ni tidak dapat kita buat. Kalau biasa wuduk qadi itulah. Gosok satu, tak buat. Selati jari kaki, tadi diselati jari kaki dengan menggunakan kaki, boleh dapat diselati. Tetapi yang sunnahnya, yang sunnah, Nabi selati jari kaki Nabi
bi khinsirih, dengan jari kelingking tangan Nabi. Ini sunnah. Tadi saya sebut diselati jari kaki dengan menggunakan kaki juga. Dia tonyong daripada sebelah atas, boleh dapat sunat selati. Tetapi yang selati jari kaki, sunnah Nabinya, sahabat menceritakan Nabi selati jari kaki Nabi bi khinsirih, dengan jari kelingking tangan Nabi. Ni, jari kelingking ni. Tetapi jari kelingking tangan ni ada dua, tangan kanan, tangan kiri. Sahabat menceritakan Nabi selati ni jari kaki Nabi ketika berwuduk, Nabi SAW menggunakan jari kelingking tangan Nabi SAW. Tangan mana? Tangan kanan ke, tangan kiri ke? Jadi sahabat tidak menceritakan. Tapi jari kelingking lah, kanan kiri. Akak ni tak apa, jangan akak tengah sudahlah. Akak tengah dia ambil gambar, ingat benda lain pula lah. Akak ni tak apa dah, akak ni tak apa dah. Kalau akak tengah akak tengah benda lain pula jadi ni. Mana? Sebab ada dua. Maka ulama berbeza pandangan. Satu pandangan, kaki itu kotor, bawah tu kan, maka guna kelingking tangan kiri. Satu pandangan, selati jari kelingking tu sunnah kan, benda baik. Benda baik ni gunalah tangan kanan, kelingking tangan kanan. Ada dua pandangan, terpulang pada kita lah. Itu sunnah, selati jari dengan kelingking. Kita nak selati ni pula daripada belah atas ke belah bawah. Ni kalau kita kata kaki, ni kaki, ni tangan, kaki. Nak selati daripada atas ke atau daripada bawah? Sunat daripada bawah. Boleh buat kalau kita berdiri. Sah tak boleh buat. Yang pertama, sunat selati dengan apa pun, walaupun dengan kaki pun okey, janji selati. Yang kedua, sunat selati dengan jari kelingking tangan. Yang tiganya, tangan kanan ke tangan kiri ke, atau dua pandangan. Yang keempatnya, sunat selati jari kaki dengan menggunakan kelingking tangan kanan ataupun kiri. Sunat selati daripada sebelah bawah, bukan daripada sebelah atas. Itu dipanggil apa? Sunnatun mustaqilah, sunat yang berasingan, pahala yang berasingan. Tapi kalau kita berdiri begitu, sunat tadi semuanya kita tak buat. Daripada muda pak tua tak buat. Sunat, ya sunat, tapi pahala tak bodoh, tak duit je. Sunat. Kemudian kita selati dengan jari tangan kanan ataupun kiri daripada sebelah bawah. Nak mula daripada jari mana? Mula daripada celah jari kelingking kaki kanan, akhiri di celah jari kelingking kaki kiri. Dia gitu. Mulai daripada sebelah bawah, kelingking kaki kanan sampai ke ibu jari, pindah ke kaki kiri, daripada ibu jari sudah di kelingking kaki kiri. Sunat dia gitu. Sunat belakang ni. Dia macam ginilah, macam kita kerak kuku kaki lah. Kita sunat kat kuku kaki ni, kerak kuku kaki kanan, kelingking sampai ke ibu, kaki kiri ibu sampai ke kelingking. Sunat. Ke gomoh orang ni, gomoh ibu jari dulu, sebab dia besar tau. Ni perkara hukum belaka ni. Sunat je, jangan orang kata gitu. Ni benda sunat, benda tuntutan.
Benda yang sunat je betul, tapi mudah je, bukan benda payah. Sunat je, mudah je. Apa masalah? Masalahnya tak tahu je. Itu masalah dia. Sunat je, mudah je, tak tahu je. Akhirnya santai je. Itulah benda-benda muda pak ketua. Ilmu ada, setakat tu je ilmu adanya. Tambah-tambah pondok. Mana? Bukan kata ke orang sini. Kata orang sini. Dekat kuku mula daripada kelingking kaki kanan sampai di kaki kiri. Sunat dia gitu. Kat kuku satu perkara sunat. Kat kuku petang Khamis ataupun hari Jumaat satu perkara sunat. Terlupa kat kuku hari Isnin, terkadang Nabi kat kuku hari Isnin, itu hari yang disunatkan. Gitu je lah. Tapi kat kuku jari mana dulu? Kalau orang tua kan, dia kuku anak dia yang kerat. Maka dekat kuku kaki anak dia royak anak ni. Mau kerat ni, mau ambil kelingking kaki kanan dulu ni. Sunat gini ni sunat ni. Sudah di ibu jari kaki kanan, mau ambil kaki kiri, ambil ibu jari pula omong ni. Anak kita ni siapa ke kelingking. Mau buat gini ni bukan mau buat saja ni. Mau buat gini ni bukan petua-tua ni. Kan tak ada petua kan. Dah bukan petua-tua ni. Mau buat gini ni sunat ni. Macam mana kalau kita ajar anak kita gitu? Kita buat, kita ajar. Ajar ke budak, kan naksfil hajar macam ukir atas batu. InsyaAllah tak akan lupa budak ni. Ni masuk kat kuku mak tu nyanyi, duk berlagu nyanyi. Ajar ke dia. Agama kita sempurna, komplit, lengkap. Ada cara dia belaka untuk dapat kesempurnaan. Untuk dapat kesempurnaan. Jadi kaki ni banyak perkara sunat yang terkadang tak dapat dilakukan. Tapi kena jaga tadilah. Yang pertama, jangan cuai. Yang kedua, jangan membazir air. Jangan israf. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak kasih pada orang yang berlebihan. Jangan berlebihan. Kita guna air pahit pun jangan berlebihan. Dia buka air pahit tu dah lah kuat sekali. Lepas tu basuh, Allah membazir. Ingat, air sendiri membazir makruh. Air wakaf masjid membazir hukumnya haram. Itu apa soalan berkaitan dengan basuh kaki. Satu soalan setengah jam. 12 soalan 6 jam. Tu mesti majlis kata nak beri 12 soalan. Pagi esok lah kita. Dah kita bukan habis soalan ni. Kita ambil tambah gitulah. Soalan ni buka je ni. Kalau suruh tanya kan, dok tanya. Jadi buat tanya gini, okey sikit. Kan dia nak tanya. Berkaitan. Jangan tambah soalan lain sebab sebelah lagi ni. Jangan guna tambah lah. Cuma soalan berkaitan. Soalan pertama ada tak? Soalan yang berkaitan soalan pertama. Jangan tambah soalan lain sebab ada sebelah lagi ni. Marah dia orang kan. Soalan ni seorang ke ramai? Marah dia. Kita atur soalan, dia ambil soalan luar pula. Dalam soalan atur ni gelak gambar dah. Nak habis, nak sampai giliran soalan dia ni. Nak boleh letak nama lepas soalan siapa. Yang kedua, boleh tak solat sunat qabliyah dibuat selepas solat fardu zuhur sebab terlewat ke masjid. Di sapang masjid orang sembahyang zuhur dah. Boleh tak solat sunat qabliyah dibuat selepas solat fardu zuhur sebab terlewat ke masjid. Di sapa tu orang sembahyang dah. Ini contoh ni, qabliyah zuhur ni contoh. Sebab qabliyah ada 5. Ba'diyah aja.
Subuh dengan asar tak ada. Kalau qabliyah ni ada 5-5, tapi letak contoh zuhur. Comel letak contoh zuhur. Sebab apa-apa contoh kita akan contohkan zuhur. Dan kita akan contohkan zuhur. Kalau contohnya niat sembahyang fardu, qasar, ta'arud, ta'ayyun. Contohnya saja aku sembahyang fardu zuhur. Dia akan contoh zuhur. Kenapa tak contoh saja aku sembahyang fardu subuh? Tak, dia akan contohkan zuhur. Kalau kata niat sembahyang sunat rawatib qabliyah ba'diyah, dia akan contohkan rawatib qabliyah zuhur, rawatib ba'diyah zuhur. Dia akan gunakan nama zuhur. Memang kita ada gitu. Sebab apa? Sebab zuhur lah sembahyang pertama yang Nabi SAW sembahyang selepas dia Mi'raj bersama Jibril AS dan sahabat radhiyallahu anhum. Zuhur pertama kan? Subuh yang terakhir. Zuhur sembahyang pertama, subuh yang terakhir. Lepas tu biasa kita, dia akan mulakan sembahyang dengan zuhur. Dia akan mulakan waktu sembahyang dengan zuhur. Jadi contoh pun dengan zuhur juga. Ada contoh ni contoh zuhur. Tapi bukan zuhur saja ni. Qabliyah ada 5. Dia mari masjid, orang sudah, orang sembahyang zuhur dah. Boleh tak solat sunat qabliyah dia buat selepas sembahyang fardu zuhur. Dia qabliyah ni rawatib yang sebelum. Ba'diyah rawatib yang selepas. Begitulah. Tapi tak payah kita tahu dah. Saya pernah mengajar qabliyah ba'diyah, qabliyah ba'diyah. Nak tutup majlis dah. Ustaz nak tanya kok. Oh tu. Qabliyah tu benda ustaz. Ba'diyah tu apa benda? Allah. Qabliyah ni kapit sebelum, ba'diyah kapit. Tu kita buat semua, kita nak sebut qabliyah ba'diyah, sebut sampai sunat sebelum zuhur, selepas zuhur, kapit fardu. Kapit tu kita buat. Ni dah sebut qabliyah ba'diyah, qabliyah ba'diyah. Orang tu nak reti lah tu bahasa Arab. Salah kata kan baca lah pulaknya sebab dia tanya qabliyah ba'diyah tu apa dia. Jadi sekarang ni qabliyah ni rawatib yang sebelum fardu zuhur. Sekarang ni orang sembahyang zuhur dah. Dia sembahyang zuhur dah. Siap dah sembahyang zuhur. Sudah dah sembahyang zuhur. Ba'diyah lah zuhur. Qabliyah esok lah pula. Esok lah pulaknya kalau panjang mau. Dah hari ni dah makin lambat. Larilah awal-awal ke masjid sini ni lepas azan zuhur qamat lalu. Tak tahu lah ke masjid sini lepas azan zuhur qamat lalu. Siapa ke tak sempat main qabliyah. Orang sembahyang qabliyah belaka. Yang tak sempat ni dia terlewat. Dah zuhur dia macam qabliyah dia. Dia pun kalau nak main rawatib ni setengah jam pula. Dua soalan lah kita hari ni. Dia sembahyang sunat rawatib, qabliyah sama, ba'diyah sama. Kalau ikut bunyi waktu tu sesoalan dalam kita. Sembahyang sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, dia panggil sembahyang sunat yang berwaktu. Kalau bersebab tahiyatul masjid, itu bersebab. Ada waktu tak? Ada masa tak? Tak ada. Masuk masjid, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Waktu? Tak ada waktu. Dia berlaku sebab, iaitu masuk masjid. Sunat wudu, sebabnya apa? Ambil wudu. Sunat gerhana, sebab apa? Sebab gerhana. Waktu? Tak ada waktu dia sebab. Adapun qabliyah ba'diyah, dia tak ada kaitan dengan sebab. Dia berkait dengan waktu. Jadi apabila qabliyah ba'diyah ni sunat yang berwaktu, dia ada waktu bermula, dia akan ada waktu berakhir. Ada berwaktu. Sembahyang fardu berwaktu ke tak? Kitaban mawquta, fardu yang disakatkan waktu. Masa sembahyang fardu ada waktu. Zuhur ada waktu. Fardu asar ada waktu. Bila ada waktu, berarti ada waktu bermula fardu zuhur, ada waktu berakhir fardu zuhur. Sebab dia berwaktu. Jadi kita pergi pada sembahyang sunat rawatib qabliyah ba'diyah ni, sembahyang sunat yang berwaktu. Berarti ada waktu bermula, ada waktu berakhir.
Bilakah bermula waktu qabliyah? 5 waktu tu bukan zuhur saja. Bilakah berakhir waktu qabliyah? Bilakah bermula waktu sembahyang sunat ba'diyah? Bilakah berakhir sembahyang sunat ba'diyah? Bila bermula waktu sembahyang sunat qabliyah? Bermula dengan masuk waktu sembahyang fardu. Maknanya 12.50 masuk waktu zuhur, bermulalah qabliyah zuhur. Ya. 12.54 dah. 12.54 bermulalah qabliyah zuhur. Isya 82 minit. 82 minit bermulalah qabliyah isya. Subuh 5.44. 5.44 bermulalah waktu qabliyah subuh. Bila berakhir waktu qabliyah? Bilakah berakhir waktu qabliyah? Takbir sembahyang fardu zuhur, berakhirlah waktu qabliyah zuhur. Takbir sembahyang asar, berakhirlah waktu qabliyah asar. Dia gitu. Dia takbir sembahyang berakhirlah waktu tu bukan bab sembahyang lah, tu takbir raya. Dengan takbir raya, dengan takbir sembahyang raya, berakhirlah waktu takbir raya. Ini dah. Bilakah berakhir waktu qabliyah? Dengan berakhirnya waktu sembahyang. Bilakah berakhirnya waktu qabliyah zuhur? 4.15. 4.15. Asal 4.15 kan? Maka berakhirlah waktu qabliyah zuhur. Waktu qabliyah zuhur 4.15. Bilakah berakhir waktu qabliyah asar? 6.50 maghrib. Bilakah berakhir waktu qabliyah maghrib? 82 minit isya. Bilakah berakhir waktu qabliyah isya? 5.44 subuh. Lah berakhir waktu qabliyah. Bukan dengan sembahyang fardu. Berakhir waktu qabliyah dengan sembahyang fardu itu mazhab Hambali, bukan mazhab Syafi'i. Cuma kita disunatkan buat qabliyah sebelum fardu. Disunatkan sahaja. Dan kita diharuskan sengaja-sengaja mari zuhur tadi awal, tapi jumpa dengan kawan, bersembang dengan kawan. Orang pun iqamah zuhur saja-saja je. Walah kalau bersemayam qabliyah zuhur sebelum fardu zuhur, waktu masih lagi panjang. Kan sekarang ni kan dia ada waktu iqamah tu kan, kita ada kat sini. Kan dia waktu iqamah kan, kita masuk masjid 5 minit lagi, maka kita boleh semayang. Dah dia boleh sembang dengan kawan dia. Lepas tu qabliyah dia macam mana? Tak apalah, nanti buat selepas fardu zuhur. Harus, tak ada apa-apa waktu dia. Dan terkadang qabliyah sunat buat selepas fardu. Terkadang qabliyah sunat buat lepas fardu. Bila kita masuk masjid, tinggal 1 minit lagi waktu iqamah, sunat, kita akan semakin tergesa-gesa, kita akan semakin jadi laju. Dan kita masuk masjid kan sekarang ni kan orang tak tengok kiri kanan dah, dia tengok ke jam dia je. Tak ada sini waktu iqamah kan, dia kan dia beri 10 minit 15 minit kan, dia ada minit kan. Dia iya 10 minit lepas azan. Di jam digital tak ada. Tak ada. Oh kosong. Oh kebetulan kosong. Jadi adalah minit dia tu. 10 minit, 9 minit, 8 minit. Kita masuk tinggal 1 minit. Boleh sembahyang? Boleh je kita buat laju-laju. Sunat kita qabliyah buat selepas sembahyang fardu. Sunat buat selepas. Jangan kita mengejar. Sebab waktu dia lagi.
Sunat buat sebelum waktu panjang. Harus buat selepas walaupun kita tak ada kerana. Sunat buat selepas fardu kalau waktu sudah singkat, orang sudah nak iqamah. Sunat waktu dia lagi, bukan boleh. Sunat. Selepas sembahyang fardu zuhur, sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat, sembahyang ba'diyah zuhur 4 rakaat, 8 rakaat. Dia buat pasal pelik pula dah dia. Buat pasal pelik. Sebab ada orang tunggu belakang nak cari dia tu. Ada benda tu nak cari dia. Dia pun sembahyang qabliyah tadi tak sempat sembahyang. Dia pun Allahu Akbar, saja aku sembahyang sunat sebelum zuhur dan selepas zuhur 8 rakaat kerana Allah. Dah kena tunggu apa raya haji ni pas 1 rakaat, 8 rakaat. Boleh ke himpun semua tu? Boleh atas satu pandangan. 8 rakaat, qabliyah 4 rakaat kan? Ba'diyah 4 rakaat dengan 1 salam. Boleh. Boleh. Oh, lagi pelik. Dah orang tunggu belakang tu nak jumpa kita. Kita tunggu ni 8 rakaat. Akhirnya puan nunggu balik lah dia nya. Bukan kata boleh buat qabliyah lepas sembahyang fardu zuhur. Sunat jangan tinggal ni, rawatib. Tonggok belakang ni rawatib ni. Lebih tak lebih rawatib. Kan rawatib ni kan ada muakkad, ada ghairu muakkad kan. Dia ada kuat tuntut Nabi tak tinggal, dia ada ghairu muakkad yang tidak kuat tuntut. Yang muakkad 10, ghairu muakkad yang tidak kuat tuntut 12. Dia ada muakkad, dia ada ghairu muakkad. Ghairu muakkadnya qabliyah zuhur 2 rakaat. 2 rakaat tu muakkad jadi 4. Ba'diyah zuhur 2 rakaat. 2 rakaat lagi tu muakkad jadi 4. Qabliyah asar 4 rakaat ghairu muakkad. Qabliyah maghrib 2 rakaat ghairu muakkad. Qabliyah isyak 2 rakaat ghairu muakkad, tidak kuat tuntut. Walaupun qabliyah isyak ghairu muakkad tidak kuat tuntut, ba'da isyak muakkad. Walaupun qabliyah isyak ghairu muakkad tidak kuat tuntut, lebih afdal dia tarawih lagi. Lebih afdal dia tarawih lagi. Nak cerita besarnya sembahyang rawatib ni. Lebih afdal dia tarawih. Witir sejak dia cerita witir lebih afdal kalau subuh lagi. Witir ranking lain. Witir tiap-tiap malam, bukan bulan Ramadan. Witir itu ranking lain. Kita rawatib yang paling afdal qabliyah subuh. Rakaatul fajri khairun minad dunya ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih afdal dunia dan isi-isi dunia. Itu rawatib yang paling afdal, qabliyah subuh. Ada orang kata wajib kan? Tapi afdal witir lagi daripada qabliyah subuh. Witir di ranking lain. Walaupun qabliyah isyak tidak kuat tuntut, lebih afdal tarawih lagi. Tidak muakkad ni. Ba'diyah isyak tu muakkad. Dan sekarang ni kita qabliyah zuhur tu kan muakkad kan. Kenapa tak sembahyang ni? Saya mari orang sembahyang zuhur dah. Tak ada apa-apa, buat sembahyang lepas zuhur. Rugi lah kau tak buat. Dah bukan kita orang malas, cuma tak tahu. Orang malas ni tak kira, ada masa pun tak buat. Dan sekarang ni kita bukan orang malas, tak ada kerja buat. Dah waktu tu lagi mana lagi. Cuma boleh buat lepas zuhur, qabliyah zuhur. Bukan boleh buat, waktu dia lagi sunat. Jangan tinggal qabliyah zuhur ni. Waktu dia, bukan boleh buat, memang waktu dia. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kita, mazhab Hanbali, Hanafi lain, mazhab Syafi'i kita nak sembahyang qabliyah subuh selepas sembahyang fardu subuh. Kita nak sembahyang qabliyah asar lepas sembahyang fardu asar, boleh je waktu dia. Bukan waktu tahrim. Tahrim untuk sembahyang lain. Lepas subuh, kita mari subuh tadi awal iqamah dah subuh.
tak sempat sembahyang qabliyah subuh, kita sembahyang lepas subuh. Waktu tahrim haram main sunat mana haram? Ada sebahagian sunat yang diharamkan. Ada pun qabliyah subuh, qabliyah asar, lepas subuh, lepas asar, waktu dia di situ. Kenapa nak haram? Bila kau berakhirnya qabliyah subuh, berakhir dengan syuruk 6.55. Bila kau berakhir waktu asar, maghrib 6.50. Maknanya lepas main pada subuh, lepas main pada asar, waktu dia lagi. Kenapa nak haram? Yang haram belaka tu mazhab Hanbali Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Waktu dia, kenapa nak haram? Qabliyah subuh pula muakkad. Kalau qabliyah asar ghairu muakkad, tidak kuat tuntut. Qabliyah subuh. Tapi kalau buat di masjid orang tengok pelik tu, ada rumah kita. Gitu je lah. Orang sekarang tak tahu pun hukum tu. Kalau kita buat jadi hal pula. Ngaji mana budak tu? Lepas sembahyang subuh dia sembahyang sunat pula. Dia panggil apa tu? Dia panggil sahibatul waqti. Tuan waktu di situ. Waktu di situ pun nak haram. Macam contoh gini. Sembahyang sunat raya. Sembahyang sunat raya, raya haji, raya puasa samalah. Sembahyang sunat yang berwaktu. Bila kau bermulanya, bila kau bermulanya waktu sembahyang sunat raya dengan syuruk terbit matahari. Bila kau berakhir dengan zuhur. Ketika syuruk terbit matahari 6.55, waktu tahrim berakhir tak lagi. Waktu tahrim berakhir tak lagi. Syuruk 6.55, waktu tahrim berakhir tak lagi. Belum. Waktu tahrim berakhir dengan naik matahari sekarang. Bermulanya waktu bagi sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha, sembahyang sunat berwaktu juga. Bila bermula waktu dia, naik matahari sekarang. Bila berakhir duha dengan zuhur. Jadi syuruk terbit matahari belum lagi berakhir waktu tahrim, tapi sudah bermula waktu sembahyang sunat raya. Dah boleh dah 6.55 nak sembahyang sunat raya lalu dah hari raya dah ni. Tak boleh je, waktu dia sudah ada, sudah bermula. Rumah dia di situ. Sahibatul waqti, tuan waktu, tak ada haram. Cuma disunatkan sembahyang raya ni buat selepas daripada naik matahari sekarang. Bukan bermula waktu sembahyang raya ni dengan matahari sekarang, bukan. Dengan syuruk terbit matahari. Cuma disunatkan buat selepas daripada naik matahari sekarang. Itu je. Bila ceritanya, boleh tak dia nak sembahyang raya lepas daripada syuruk? Boleh. Sebab apa? Sahibatul waqti, tuan waktu, waktu duduk situ. Jadi qabliyah subuh berakhir dengan 6.55 syuruk. Lepas subuh, waktu dia, rumah di situ, tempat di situ. Ada. Kenapa nak haram? Waktu qabliyah berakhir dengan waktu sembahyang. Mana sudah main fardu pun jangan tinggal qabliyah yang kita terlewat, tak sempat kita nak sembahyang. Kita nak pindah pada soalan yang ketiga. Soalan berkaitan tadi ada, soalan tambahan kedua. Berkaitan. Jangan tambah lagi, berkaitan ada. Ada. Yang ketiga, adakah disyaratkan khusyuk dalam solat? Atau khusyuk menjadi rukun dalam solat? Bagaimana untuk mendapat khusyuk masa solat? Atau khusyuk menjadi rukun dalam solat? Itu pasti tidak. Itu pasti tidaklah. Ada rukun 13 khusyuk? Itu pasti tidak. Adakah disyaratkan khusyuk dalam solat? Khusyuk rukun solat? Itu tidak. Tapi ada orang dia kata dia belajar dengan orang tua, rukun sembahyang ada 3. Dia ada rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li.
Dia ada 3, rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli. Rukun fi'li itu qiyam, rukuk, sujud lah. Rukun qauli takbir, Fatihah, tasyahud, rukun qauli. Jadi rukun qalbi apa? Dia kata khusyuk, rukun qalbi. Orang tu ajar ke dia, ni karut rukun qalbi niat dah. Khusyuk ke rukun sembahyang? Kata Imam rahimahullah ta'ala, ijma' ulama khusyuk hukumnya adalah sunat di dalam sembahyang. Ada ni. Maka khusyuk bukan rukun, syarat, bukan syarat sah sembahyang, syarat untuk dapat kesempurnaan pahala sembahyang. Sebab akan dicatatkan pada sembahyang sekadar khusyuk dia. Kalau khusyuk di sepenuhnya pahala sembahyang. Kalau khusyuknya separuh pahala sembahyang. Kalau khusyuknya 1/4 pahala sembahyang. Jadi khusyuk syarat untuk dapat kesempurnaan pahala sembahyang. Khusyuk bukan syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang suci daripada hadas, suci daripada najis, menghadap qiblah, itu syarat sah sembahyang. Adapun khusyuk bukan syarat sah sembahyang, syarat untuk dapat kesempurnaan pahala sembahyang. Rukun pasti tidak. Dengan baik. Imam Nawawi kata ijma' ulama khusyuk disunatkan di dalam sembahyang, bukan satu kewajipan, bukan syarat sah sembahyang. Bagaimana untuk mendapat khusyuk masa solat? Nak dapat khusyuk ni, kita solat dalam keadaan kita betul-betul bersedia. Bukan kita solat setakat untuk melepaskan sembahyang, itu fardu saja, bukan. Ada ni. Maknanya kita nak sembahyang ni siap dah. Siap awal-awal dah. Sebab tu disunatkan berwuduk sebelum masuk waktu solat. Maknanya siap awal-awal dah. Maknanya kalau kata perut lapar, makan dah. Kalau perut dah sedap, ditandah dah. Ada ni. Maknanya nak masuk solat ni biar selesai segala-galanya. Itu di antara untuk dapat khusyuk di dalam solat. Kalau kejap. Saya pergi sembahyang sekejap. Tunggu saya pergi sembahyang sekejap. Awak nak sembahyang? Dah ni. Tunggu sekejap. Saya sembahyang sekejap je. Tunggu. Macam mana dia sembahyang? Hanya sembahyang nak lepaskan kewajipan saja. Sebab apa? Dia tidak ada persediaan untuk solat. Dia hanya solat ni hanya ambil selit di tengah tu je. Sekejap. Sekejap sempurna. Sudah dah. Macam budak sembahyang. Ada khusyuk begitu. Kemudian nak dapat khusyuk sembahyang ni, kita kena tadabbur bacaan sembahyang kita. Comel laginya tadabbur makna sembahyang yang kita bacaan sembahyang kita baca. Makna dia. Makna pula secara harfi, secara satu-satu makna. Secara satu-satu. Kena tahulah makna bacaan di dalam solat. Kan dia ada poster tu kan. Bacaan solat dan serta dengan makna. Ada tak? Saya pernah tengok, tapi Indonesia ni makna dia tak berapa nak nyakut kita dari Indonesia. Tapi ada makna. Kita tahu makna. Dia tahu makna yang kita baca tu. Kalau contohlah At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyat mana apa? Al-mubarakatu mana apa? Dia tahu satu-satu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, makna apa? Dia tahu satu-satu lah. Kemudian pula kita baca Fatihah. Kita baca surah muqaddam je, juz amma je.
Tahulah makna kita baca tu. Al-ha tiap-tiap malam. Al-ha kata apa? Wadduha tiap-tiap malam. Wadduha kata apa? Kuliah kata apa? Qul huwallah kata apa? Tadabburkan makna. Sebab apa? Tu kita bacanya. Tinggi-tinggi subuh kita baca sabbihi. Apa makna sabbih yang kita baca? Hal ata. Apa makna hal ata yang kita baca? Was-sama'i wat-tariq. Apa makna dia? Sekarang tak ada payah dah sekarang ni. Terjemahan Quran banyak. Dok kita baca juz amma yang memang kita bawa dalam semayang. Sebab apa? Cara untuk dapat khusyuk dalam sembahyang. Tadabburkan bacaan, makna bacaan. Tadabburkan akan perbuatan kita. Berdiri kepada siapa? Rokok kepada siapa? Sujud kepada siapa? Ni. Untuk hasil khusyuk di dalam sembahyang. Kita sembahyang pula, mata kita tengok tempat sujud. Jangan duk tengok dinding. Tengok tempat sujud. Jangan memang kita tidak berpaling ke kanan ke kiri. Mata kita pun jangan jeling ke kanan, jeling ke kiri, jangan. Mata kita sepenuhnya tengok tempat sujud. Malaikat asyhadu an la ilaha illallah. Itu je, tengok jari. Illallah tengok jari sekejap. Lepas tu tengok tempat sujud kembali. Sebab apa tengok tempat sujud, tak tengok ke lain? Itu cara untuk dapat khusyuk di dalam solat. Untuk dapat kesempurnaan pada solat. Orang yang tidak khusyuk, pada solatnya kurang, dia akan rugi. Tapi khusyuk bukan rukun, bukan kewajipan. Khusyuk bukan syarat sah sembahyang. Orang yang tidak khusyuk tidak berdosa, tapi rugi kerana tak dapat kesempurnaan pahala sembahyang. Cukup masa kita jaga semua masa, jaga. Ada soalan berkaitan dengan khusyuk? Soalan ketiga. Soalan berkaitan dengan soalan ketiga. Orang yang sembahyang ni Ustaz, dia masuk neraka. Apa sebabnya ni? Sembahyang masuk neraka. Orang yang lala sembahyang masuk neraka. Orang yang lala sembahyang masuk neraka. Neraka wil. Apa beza neraka wil dan neraka jahanam? Wil ni satu lubang, satu lembah, satu telaga dalam neraka jahanam. Neraka jahanam 400 kali sehari minta Allah tak mau duduk dekat dengan wail. Neraka jahanam panas dah. Tapi neraka jahanam minta dengan Allah Taala 400 kali sehari tak mau duduk dekat wail. Lubang dalam dia lah, lubang dalam neraka jahanam. Tapi neraka jahanam tak mau duduk kat lubang ni. Untuk siapa? Untuk orang lalai. Lalai masuk apa? Dah kosong semayang. Terlepas waktu semayang. Maksud dia apa? Dok semayang dalam waktu. Bukan lalai dalam semayang dah kosong. Macam ni. Puisi tu abang tak ingat. Terlepas waktu semayang. Surah Ma'un tu lah. Quran kata macam mana? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lalai daripada sembahyang. Ke fi salatihim sahun. Lalai dalam sembahyang. Lalai daripada, bukan lalai dalam. Lalai daripada. Kenapa? Meninggalkan sembahyang, tak tunai dalam waktu. Dan termasuk juga lalai daripada sembahyang, orang yang dihukumkan tidak sembahyang walaupun sampai ada waktu, kerana sembahyang dia tidak sah. Samalah. Tapi bukan lalai dalam sembahyang.
Kita dulu di tengah kita banyak ajaran seumpama ni. Salah sangat-sangat. An salat sahur, lalai dalam sembahyang. An bukan fi. An daripada, fi di dalam. Quran kata an ke tak kata fi? Quran kata an. Kenapa nak terjemah di dalam? Macam mana pula Ustaz? Dia semayang tapi mana nak belajar? Mana nak tanya orang? Sedangkan apa dah aku nak turun tapi nak tanya orang. Oh tu fardu ain lah dia kena belajar. Semayang kita belajar, akidah dia nak belajar. Oh tu tak ada, sebab kalau semayang dia tidak sah, an salat sahur juga lah. Orang tidak sembahyang, dihukum dia. Macam semayang lah. Tak semayang bukan macam semayang, tak semayang. Tak semayang. Bukan macam tak semayang, tak semayang. Kalau Nabi kata pada Khalid bin Rafi' itu kan, fa innaka lam tusalli, kalau kamu belum sembahyang. Khalid sahabat Nabi Badawi ni solat 3 kali depan Nabi SAW. Tiga-tiga Nabi kata kamu belum sembahyang. Tak sembahyang. Ya. Jadi surah Ma'un tu lalai daripada sembahyang, bukan lalai dalam sembahyang. Dan kita tafsir panjang bicara ayat ni. Alhamdulillazi qala an salati sahur wa lam yaqul fi salati sahur. Segala puji bagi Allah yang berfirman an salati sahur dan tidak berfirman fi salati sahur. Kalau tuan kata fi macam mana? Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Lalai dalam sembahyang. Sudah sembahyang masuk neraka. Tak sembahyang masuk neraka. Sembahyang masuk neraka. Baik dah sembahyang. Mujur tu nak kata fi, tu kata an. Cari penyakit terjemah dengan dalam. Tu salah sangat-sangat. Tak tu. Lalai daripada tak sembahyang maksud dia. Bukan lalai dalam. Kita balik semula pada pusat tadi, hukum fiqh tadi. Khusyuk bukan rukun. Khusyuk bukan syarat sah sembahyang. Khusyuk kata Imam rahimahullah, ijma' kata sunat khusyuk. Ijma' kata sunat khusyuk. Sunat dia apa sunat? Buat boleh pahala, tinggal tidak berdosa. Bukan itu sunat. Tiba-tiba tinggal sunat masuk wailu. Sipir apa? Khusyuk sunat. Sunat ni ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Buat dijanjikan pahala, tinggal tidak dijanjikan seksa. Tinggal tidak berdosa. Tak berdosa pun masuk wailu. Si pendek bukan? Sunat tinggal masuk wailu. Kau boleh tu. Sudah ada rajuk gini. Apa kedok semayang kawan tu? Tak semayang. Dia dulu semayang. Dia paling awal mai ke insafan, mai masjid, mai belajar, dia semayang. Adik-adik dia semayang tu di kemudian. Kemudian dia tak semayang. Apabila anak saudara di rumah dia, ditanya, awak semayang khusyuk tak? Tak wajib. Tak khusyuk masuk neraka kok. Baik dah semayang. Dia tak semayang lah. Ni kadang-kadang waktu tu Ustaz, Allah tak semayang, neraka, semayang, neraka. Kita faham tak? Di ngaji guru kata tak khusyuk tu masuk neraka. Dia dah karuk gitu. Tak khusyuk rugi. Kerana meninggalkan penilaian pahala sembahyang. Bukan lalai di dalam sembahyang. Lalai daripada sembahyang, anda meninggalkan sembahyang. Dan kita Isyak ada ayat ni orang tinggal sembahyang. Dan kita Pernah Bagati ada ayat ni orang tinggal sembahyang. Dalam kitab Sulam Sibyan, waktu terang-terang dalam tu dia bicara khas an salatim sahun, bukan fi salatim sahun. Dia bicara khas an salatim sahun, bukan fi, bukan tidak khusyuk, bukan. Khusyuk orang awam lah, khusyuk kita hati begitulah.
duduk diam molek, tak bergerak, tengok tempat sujud, ingat kita menghadap Allah Ta'ala, kita baca apa. Kalau kita dah baca tu imam baca, kita perhati bacaan tu imam, kita perhati makna bacaan tu imam. Tu imam baca muqaddam je, perhati bacaan tu imam. Tu imam baca watim je, alam asyrah gitu lah. No, tu je lah. Alha, alam tarakai, apa lagi? Tu je imam bacanya. Perhati bacaan tu imam, untuk kita jaga khusyuk di dalam solat. Lebih sikitlah masanya dengan soalan tambahan. Dengan soalan tambahan. Jadi alhamdulillah ada sempat dengan 3 soalan. Macam sebut di awal tadilah, kita nak ilmu kena belajar berkitab, soalan hanya tambahan sahaja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Allah Ta'ala istiqamahkan kita kepada ilmu. Allah Ta'ala matikan kita di dalam kita menuntut ilmu agama, mati syahid. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma alimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah berakhirnya kuliah maghrib.